Hadirin sekalian sidang penonton penuh santun, harus dikejut mana yang lena, harus ditegus mana yang alfa. Sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum alam mulai bicara. Riba bukan lagi perkara asing bagi umat Islam di dunia ini. Bahkan riba telah dianggap sebagai duri dalam daging oleh setiap manusia. Oleh itu, hadirin bukalah mata dan minda. Sama-sama kita memulakan ancakan paradigma bagi menghapuskan sistem yang binasa. Riba ialah suatu yang diharamkan oleh Islam secara mutlak. Namun begitu, riba tetap menjadi amalan dalam kalangan masyarakat masa kini. Amalan ini banyak dipraktikkan dalam sistem kewangan, sekaligus turut mengheret umat Islam di Malaysia terlibat dengan riba yang banyak diamalkan dalam sistem bank-bank konvensional. Terutamanya secara tidak disedari, amalan riba ini telah lama dipraktikkan dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia, terutama apabila membuat satu pinjaman dengan syarikat-syarikat kewangan yang tidak mengamalkan sistem pinjaman secara Islam. Bangsa Arab Jahiliyah sudah memandang riba sebagai satu perkara yang dibenci serta menganggapnya sebagai salah satu perbuatan yang kotor. Ini jelaskan dalam satu perkara ketika Baitullah rosak dan kaum Quraisy mahu membinanya semula. Mereka berusaha sedaya upaya mengumpulkan dana bagi tujuan ini dan dana tersebut dikumpulkan daripada mereka yang tidak mengamalkan riba sahaja. Ini berarti pembinaan Kaabah adalah dari hasil yang bersih dan suci. Disebabkan jumlah dana yang dikumpul dari mereka yang tidak mengamalkan riba adalah sedikit, maka pembinaan Kaabah itu diperkecilkan dan kawasan asal yang tidak bina semula Kaabah tersebut yang dikenali sebagai Hajr Ismail. Begitu juga dalam dunia barat, pandangan cerdik pandai teologi mereka mengatakan riba adalah kemusnahan. Malah cendekiawan klasik Aristotle suatu masa dahulu pernah mencadangkan untuk mengharamkan riba. Ini disebabkan riba dianggap satu gejala yang tidak sihat. Namun begitu, kata-kata itu bagaikan angin berdesir yang hanya lalu di pendengaran mereka sahaja. Assalamualaikum, pembuka bicara. Saya Akif Zikri bin Habibullah. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk konsep riba dalam isu-isu muamalat. Saya bertanggungjawab untuk menerangkan apa itu riba dan muamalat serta perkaitan perkara-perkara tersebut. Menurut segi bahasa, riba boleh dikelaskan dengan aktiviti yang menambah atau kenaikan, manakala menurut istilah pula boleh dimaksudkan penambahan nilai ke atas suatu pinjaman yang disyaratkan pemberi pinjam atau perjanjian oleh peminjam, dan juga boleh didapati dalam pertukaran setengah barangan dan mata wang. Ini juga boleh dimaksudkan perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Ini adalah maksud riba yang boleh dikelaskan serta dijelaskan secara bahasa yang mudah difahami umum. Seterusnya, keadilan sosial ekonomi merupakan salah satu matlamat penting yang hendak dicapai oleh umat Islam, di mana semua lapisan masyarakat dalam hidup bersama dalam keamanan dan kecukupan dari segi harta. Penyebaran harta juga lancar dan dapat menerusi semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, ia tidak hanyalah berlegar di kalangan golongan kayangan sahaja, sebagaimana yang diperingatkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj yang membawa maksud apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari segi harga daripada harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tentunya bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir, supaya harta itu tidak hanya beredar di dalam kalangan orang-orang kaya sahaja dari kalangan kamu, dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulnya kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa juga yang dilarangnya kamu melakukan, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amalan besar azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Bagi mencapai matlamat tersebut, sesungguhnya terdapat banyak halangan dan cabaran yang dihadapi. Sepertinya adalah manipulasi pengambilan keuntungan melalui wang atau barangan yang dipinjam kepada orang lain, atau yang lazim disebut sebagai panggilan riba. Gejala riba sudah wujud sejak zaman dahulu lagi, iaitu ketika sebelum kedatangan Islam di semenanjung tanah Arab,
Larangan menjalankan aktiviti yang berkaitan riba telah pun disebut dalam kitab-kitab Samawi yang terdahulu. Konsep riba dalam kalangan bangsa Yahudi pula disebut sebagai nefesh, yang juga merupakan perkara yang dilarang dan hina. Pelarangan perkara ini merupakan sesuatu yang lazim yang terdapat dalam setiap kitab suci mereka, sama ada dalam perjanjian lama maupun dalam undang-undang Talmud. Contohnya, sebagaimana yang diungkap oleh Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, apabila Hamka mengutip Manzur Daud ke-15 yang berbunyi seperti ini, maka ia tidak menjalankan wangnya dengan memakan bunga dan ia tidak akan makan rasuah, akan melawan orang yang tidak bersalah, maka barang siapa yang memelihara segala perkara ini, selama-lamanya ia tidak akan tergelincir. Mazmur 15. Riba bukanlah permasalahan yang dalam agama Islam sahaja, tetapi juga boleh dilihat pelarangannya yang seumpama dalam kitab-kitab asal agama lain. Sesudah perutusan Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala jelas melanjutkan syariat pengharaman riba melalui 9 ayat yang terdapat dalam Al-Quran, 5 ayat di dalam surah Al-Baqarah, 2 ayat dalam surah Al-Nisa dan setiap satu ayat di dalam surah Al-Imran dan Al-Rum. Sebagai kaedah lain untuk menggerakkan roda ekonomi yang sihat dan adil, Islam menggalakkan umatnya untuk mencuburi bidang perniagaan. Dalam Islam sebagai agama samawi terakhir, secara tepatnya menerangkan bahawa perniagaan atau jual beli adalah suatu yang amat berlainan dengan riba. Hal ini jelas menepis sangkaan golongan jahiliah yang berpendapat bahawa riba adalah sama dengan jual beli. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan muamalat. Muamalat maksud perhubungan, manakala menurut istilah pula, urusan seharian manusia yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Istilah muamalat iaitu jamak daripada muamalah, bermaksud peraturan jual beli, manakala daripada segi teknikalnya, muamalat merupakan sebarang bentuk peraturan perhubungan dan persetujuan bersama antara manusia untuk menyelesaikan keperluan harian mereka, terutama dalam hal-hal berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan. Muamalat merupakan hubungan sosial yang terdiri daripada pelbagai aktiviti ekonomi dan bukan ekonomi. Dengan ini tamatlah sudah bicara saya pada hari ini berkaitan pembukaan pidato kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Imran bin Zarulai, pemegang matrik number 17DAB 18F2060. Saya akan membentangkan tentang isu riba dalam sistem muamalat. Isu yang pertama adalah wang riba boleh diserah kepada Baitul Mal. Tidak syak lagi bahawa wang faedah atau interest yang diberikan oleh mana-mana bank konvensional adalah ditegah dan haram. Hukumnya seorang mengambil dan menggunakan wang itu untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya, seperti membeli makanan, pakaian, tempat tinggal, atau menggunakan wang itu untuk membayar hutangnya. Walaupun orang yang memberi hutang itu bukan Islam atau untuk membayar cukai, termasuk cukai pendapatan, sikap sesetengah orang tidak mahu mengambil wang interest dan membiarkannya terus berada di dalam bank adalah juga salah dalam ajaran Islam. Kerana ini bermakna dia mengukuhkan lagi kedudukan bank ribawi serta menolong dan membantu berkembangnya maksiat. Menolong perkara yang haram adalah haram. Lebih malang lagi bagi umat Islam yang menyimpan wang mereka di bank luar negara seperti di Eropah atau Amerika dan tidak mengambil faedah interest, di mana akhirnya wang itu digunakan oleh bank itu bagi membantu pertubuhan Kristian dan Yahudi yang berada di negara-negara Islam, bagi memantapkan lagi usaha mereka untuk mengkristiankan umat Islam atau sekurang-kurangnya membuat pelbagai kegiatan bagi melemahkan keimanan umat Islam dan seterusnya terpesong dari ajaran Islam.
Oleh itu, wang faedah atau interest hendaklah diambil dan diserahkan kepada Baitul Mal untuk dibelanjakan dan membiayai projek-projek kebajikan umum seperti membantu fakir miskin, anak-anak yatim, membuat jambatan, jalan dan seumpamanya. Kesimpulannya, ada 4 hukum berkaitan penggunaan wang interest atau mana-mana wang daripada sumber haram, iaitu mengambil dan menggunakannya untuk kepentingan peribadi, hukumnya adalah haram. Membiarkannya tersimpan dalam bank juga hukumnya adalah haram. Mengambil dan merosakkan seperti dibakar atau dibuang ke laut juga hukumnya haram. Dan mengambil dan menyerahkan kepada Baitul Mal, inilah yang dituntut oleh seorang Muslim. Satu hal yang saya ingin jelaskan di sini bahawa penggunaan wang itu pada urusan kebajikan umum bukanlah termasuk dalam erti kata sedekah. Cuma ia satu cara pembelanjaan atau penggunaan wang haram pada satu-satunya jalan yang diharuskan. Mereka yang mengambil wang interest dan menyerahkan kepada Baitul Mal tidak mendapat pahala sedekah, tetapi akan mendapat pahala dari 2 segi, iaitu keengganannya menggunakan wang haram untuk faedah sendiri adalah satu sikap yang baik dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sebagai orang tengah yang membuat kebajikan dengan menyerahkan kepada Baitul Mal juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, isu riba yang kedua adalah beli kereta cara Islam tetapi insurans riba. Okey, terdapat setengah daripada ahli masyarakat membuat transaksi dengan bank Islam, iaitu menjadikan bank Islam sebagai pembiaya melalui pelbagai konsep dan akad yang menepati sistem muamalat syariah. Antara konsep yang digunakan ialah mudharabah, iaitu bank akan membeli daripada pengedar dan menjualnya semula kepada pembeli dengan harga markup kerana pembeli memilih pembayaran secara ansuran. Kebanyakan bank Islam yang lain akan mengamalkan konsep al-ijarah tuma al-bai, iaitu sewaan yang ditamatkan dengan jualan. Proses dilakukan apabila pihak bank akan membeli kereta daripada pengedar atau mungkin juga terus daripada pembeli. Selepas pemilikan bank ke atas manfaat kereta telah sempurna, maka pihak bank akan menyewakan kereta itu kembali kepada pembeli. Apabila pembayaran terakhir dilakukan oleh pembeli, dianggap bayaran terakhir sebagai jualan terus. Semuanya telah disahkan oleh penasihat syariah masing-masing. Hukum insurans konvensional adalah haram menurut Majlis Fatwa Kebangsaan. Hal ini sebagaimana yang telah diutuskan oleh kesepakatan para ulama kerana ianya mempunyai elemen-elemen riba, gharar dan maisir. Biasanya insurans tidak akan diuruskan oleh pihak bank, sebaliknya diuruskan oleh pembeli atau penjual kereta. Walau bagaimanapun, jika ianya diurus oleh bank atau syarikat penjual kereta tersebut, pembeli berhak untuk menuntut perlindungan takaful untuk keretanya. Tidak terdapat sebarang peruntukan undang-undang yang boleh memaksa pembeli memilih insurans yang ditetapkan oleh penjual kereta tersebut. Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep dan pelaksanaan takaful di Malaysia adalah bertepatan dengan syariat Islam. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Muhammad Sofian bin Hussein, pensyarah DIB 5B serta rakan-rakan sekalian. Saya, Izzanuddin bin Jaafar, akan menyambung hujah sahabat saya Ahmad Imran bin Zahrulan yang bertajuk isu-isu muamalat yang berkait rapat dengan riba. Hujah saya adalah mengenai riba dalam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara, iaitu PTPTN. Sebelum saya pergi lebih lanjut, izinkan saya menceritakan sedikit mengenai PTPTN. PTPTN ialah sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab menguruskan pembiayaan pendidikan para pelajar institusi pengajian tinggi, awam dan swasta di Malaysia. Kelayakan pelajar untuk diberikan pinjaman adalah bergantung kepada tahap kemampuan kewangan keluarga mereka, dan mereka mestilah mengikuti program pengajian sepenuh masa pada peringkat ijazah pertama dan diploma pra-ijazah di mana-mana institusi pengajian tinggi. Pelajar di institusi pengajian tinggi awam IPTA yang mengambil kontrak pinjaman PTPTN bernilai RM19,000 diwajibkan membayar balik sebanyak RM23,083.89
setelah ditambah lebihan 3% bagi tempoh pembayaran 10 tahun. Manakala bagi pelajar institusi pengajian tinggi swasta IPTS yang mengambil pinjaman sebanyak RM60,000 selama 3 tahun dikenakan bayaran balik sebanyak RM87,261.17. Kerana 3% inilah para fuqaha berpendapat bahawa dalam hukum Islam adalah dilarang keras meminjamkan wang dengan menggunakan sebarang tambahan. Apabila kita meminjamkan sama ada untuk kepentingan peribadi atau tujuan komersial, kita wajib mengembalikan wang itu sahaja dan tidak sesen pun lebih daripada itu. Pinjaman PTPTN merupakan satu kontrak antara pelajar dan pihak PTPTN yang bertanggungjawab menyediakan bantuan kewangan atau pinjaman bagi para pelajar yang layak. Maka di sini jelaslah bahawa kontrak yang digunakan oleh PTPTN adalah kontrak hutang. Walau bagaimanapun, jika pihak PTPTN mengenakan kadar 3% itu sebagai untuk menampung kos perkhidmatan mereka, maka para ulama mempunyai pendapat mereka bagi masalah ini. Memang kita sedia maklum bahawa PTPTN adalah merupakan sebuah institusi yang ditubuhkan oleh kerajaan. Sesebuah institusi tidak dikendalikan oleh seorang individu, tetapi ianya melibatkan ramai individu yang bekerja di bawahnya. Bukan itu saja, sesebuah institusi juga memerlukan banyak kos bagi menguruskan gaji pekerjanya, sewa bangunan, kos pengurusan dan bermacam-macam lagi. Oleh itu, sekiranya PTPTN hendak menggunakan kos pengurusan, ianya dibolehkan sebab ianya bukan pertambahan yang diambil kerana penangguhan masa, tetapi untuk penampung kos pengurusan itu sendiri. Oleh itu, pihak kerajaan atau PTPTN sendiri boleh mengelakkan masalah riba sekiranya kadar yang diwajibkan oleh PTPTN boleh dikatakan bukan riba dengan syarat ianya dibuktikan dengan sejelas-jelasnya sebagai kos perkhidmatan dan bukan untuk menambah modal atau untung. Dalam kes PTPTN ini, jika pihak pengurusannya ingin mengenakan kos pengurusan ke atas pinjaman yang diberikan, ianya adalah dibolehkan. Ini adalah kerana pertambahan ini bukan diambil berasaskan kepada penangguhan masa, akan tetapi ianya adalah untuk menampung kos pengurusan itu sendiri. Seterusnya, kerajaan mesti bertindak untuk menukar kontrak akad hutang yang sedia ada dalam PTPTN kepada akad jual beli. Dalam erti kata lain, kerajaan menjual perkhidmatan. Seperti yang kita ketahui, transaksi bai boleh diambil keuntungan. Oleh itu, mengapa perlu menggunakan akad qard sedangkan hutang perlu bayar jumlah pokok sahaja? Jika tidak, ianya dianggap sebagai riba. Itu sahaja daripada saya, Izzan Andini bin Jaafar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya kasihi dan lagi dihormati Encik Muhammad Sofian bin Hussein, nama diberi Muhammad Syukri Hakimi bin Muhammad Barmsyah dengan berdaftarkan nombor matriks 17 DIB 18F 2010. Saya akan membentangkan tentang solusi riba dalam isu-isu muamalat. Tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita teruskan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menjalankan aktiviti ekonomi yang melibatkan urus niaga, pertukaran barang berasaskan transaksi sebenar. Ia bukanlah berteraskan riba yang bersifat atas angin dan melahirkan wang bukan dari aktiviti transaksi perniagaan. Bahkan membenarkan urus-urus niaga kredit secara berleluasa. Keadaan ini membuka ruang spekulasi yang berlebihan dan perkembangan industri riba yang akhirnya jatuh merudum. Sistem Islam tidak menggalakkan penggunaan berhutang dan menanggung bebanan kredit yang melampau. Justru sistem perbankan Islam tidak membenarkan kita memberikan kemudahan pembiayaan kepada mereka yang tidak mempunyai potensi untuk membayar semula. Hal ini bertepatan dengan sistem pengurusan risiko di dalam ekonomi yang boleh mengelakkan krisis kredit dan subprima. Seterusnya, sistem Islam tidak dibenarkan janji pulangan tetap dalam pelaburan. Walau pada awalnya kelihatan menguntungkan, tetapi pada hakikatnya ia membebankan semua pihak. Terutamanya pihak yang berjanji. Hal ini bukan sahaja dapat mengelakkan bebanan hutang oleh pihak berjanji akibat kerugian, bahkan mengelakkan aktiviti ekonomi bercambah melalui aktiviti transaksi sebenar. Kerajaan perlulah menjalankan aktiviti ekonomi yang sebenar.
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan mempunyai kaitan dan hubungan sebenar dengan sistem ekonomi. Aktiviti yang dijalankan juga adalah terhindar daripada unsur-unsur ketidakpastian, di mana setiap transaksi yang dijalankan adalah berteraskan dan berdasarkan konsep-konsep syariah yang jelas. Di samping itu, sistem keuangan Islam melarang unsur leveraging yang melampau dan tidak mengiktiraf mata wang sebagai komoditi dalam sesuatu transaksi. Seterusnya, urus takbir dalam negara perlu ditambah baikkan lagi. Seperti yang kita tahu, sistem ekonomi Islam sama ada dalam perbankan dan keuangan dijalankan dengan penuh ketulusan dan keterbukaan, di mana terdapat badan-badan penyeliaan yang mengawal dan mentakbir sistem ini dengan garis panduan yang lengkap dan pengurusan risiko yang unik. Selain itu, daripada itu, sistem ekonomi Islam berpegang teguh kepada tanggungjawab dan fidusiasi ataupun amanah, dan di mana hak-hak pihak yang terlibat adalah terjamin. Tambahan lagi, sistem-sistem yang syumul ini sangat menitik beratkan proses-proses dokumentasi yang jelas dan kontrak-kontrak yang dasaran yang komprehensif dan sesuai. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih saya berikan kepada pembentang yang seterusnya. Bertemu lagi kita, tetapi kali ini saya bertanggungjawab untuk menutup pidato kali ini. Kesimpulannya, amalan riba adalah satu amalan yang dilarang keras dalam Islam. Amalan ini menyuburkan sifat malas berusaha dalam diri umat Islam. Selain itu, amalan ini juga menyebabkan berlakunya penindasan dalam kalangan masyarakat. Golongan kaya akan terus kaya dan penindasan golongan yang tidak berkemampuan. Amalan ini juga telah banyak atau telah lama diamalkan dalam sistem ekonomi umat Islam, terutama di dalam negara kita Malaysia. Sama ada secara kita sedar ataupun tidak, inilah yang dikhawatiri dan mungkin juga telah lama menghantui kehidupan sebahagian daripada kita. Setelah mengetahui serba sedikit hal-hal berkaitan riba melalui pidato ini, diharapkan kita dapat menilai sistem muamalat yang kita gunakan selama ini agar kita tidak terus terjerumus dalam amalan riba yang merupakan perkara-perkara yang dilaknat dan diharamkan dalam Islam. Hal ini juga penting bagi memastikan rezeki yang kita berikan kepada sama ada kepada keluarga atau untuk kegunaan diri sendiri bukanlah daripada hasil yang haram. Ini bagi memastikan kehidupan kita sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kupasan ke atas isu-isu muamalah yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan kita boleh mengambil pendekatan-pendekatan seperti berikut, iaitu meraihkan kekuatan dalil daripada nas Al-Quran, Al-Sunnah dan pandangan ulama yang muktamad. Akhir sekali, sudah terbukti bahawa hukum riba dalam Al-Quran dengan tegas dinyatakan haram. Esensi pelanggaran riba dalam Islam berdasarkan pertimbangan dan pertimbangan moral dan kemanusiaan, sebab esensi pelanggaran riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakkeadilan. Sementara status hukum bunga bank adalah berbeza. Pendapat para pakar, baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Kesimpulannya, ayuh bersama kita mencegah aktiviti riba daripada terus menjadi amalan. Kerana dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Tinggal lagi usaha kita untuk mulakan langkah pertama. Dengan ini percaya bahawa kita mampu hidup tanpa riba di dunia yang serba-serbi moden ini. Sekian, terima kasih daripada kami.